Tajuk utama 7 Julai 15 Zulkaedah. Immigration buru lelaki Bangladesh. Miliki senapang haram, 2 beranak ditahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Aziz Arifin. Program Bancian Penduduk dan Perumahan yang dilaksanakan setiap 10 tahun memberi gambaran sebenar mengenai situasi kependudukan semasa dan menjadi asas kepada perancangan pembangunan negara. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata inisiatif tersebut dapat mengenal pasti saiz, taburan dan ciri-ciri sosioekonomi penduduk serta perumahan di Malaysia. Maklumat seperti fasiliti pendidikan, kesihatan, rekreasi, jaringan jalan raya yang diperolehi akan digunakan untuk menggubal dan juga melaksanakan polisi kerajaan untuk tujuan pembangunan negara dan kepentingan rakyat. Tambahnya, maklumat yang dibekalkan melalui Banci 2020 akan mencorakkan kehidupan generasi akan datang yang bakal memacu negara ke tahap yang lebih baik. Justru sebarang keputusan yang dibuat oleh kerajaan perlu berasaskan bukti dan fakta yang menyeluruh. Selain itu, sistem statistik negara adalah berteraskan amalan terbaik yang disarankan prinsip asas statistik rasmi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Dalam pada itu, panduan prosedur operasi standard SOP akan disediakan untuk dipatuhi petugas, jabatan perangkaan dan masyarakat yang terlibat susulan wabak COVID-19. Tan Sri Muhyiddin berkata demikian ketika merasmikan Hari Banci Penduduk dan Perumahan 2020 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC hari ini. Dalam majlis berasingan, Perdana Menteri berkata kerajaan akan menubuhkan pasukan khas bagi menangani isu-isu berkaitan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan ataupun FELDA. Pasukan khas yang diketuai Tan Sri Abdul Wahid Omar itu akan mengenal pasti kaedah terbaik untuk menjamin kelestarian keuangan FELDA sekaligus memberi manfaat kepada semua. Saya sedar bahawa FELDA sedang berada dalam situasi yang agak sukar pada waktu ini. Namun saya juga amat menghargai sumbangan besar FELDA kepada pembangunan negara sejak awal FELDA ditubuhkan sehinggalah ke hari ini. Justru saya ingin memberikan jaminan kepada seluruh warga FELDA bahawa Kerajaan Perikatan Nasional di bawah pimpinan saya akan terus memberikan sokongan padu kepada FELDA untuk bangkit semula dan mengorak langkah dengan lebih gagah pada masa-masa yang akan datang. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan sambutan Hari Peneroka FELDA 2020 peringkat kebangsaan di Dewan Besar Tun Abdul Razak MRSM FELDA Terolak di Sungkai hari ini. Katanya antara yang sedang dilaksanakan ialah model baharu FELDA yang bermatlamat membantu peneroka meraih pendapatan tambahan lebih lumayan tanpa bergantung sepenuhnya kepada hasil kelapa sawit dan getah. Malah beliau percaya jika potensi tersebut dapat dibangunkan sepenuhnya, FELDA akan menjadi antara pengeluar makanan utama negara dan mewujudkan jaminan bekalan makanan yang stabil. Selain itu, dalam usaha membantu melahirkan usahawan berjaya dalam kalangan warga FELDA, kerajaan akan memperuntukkan 200 juta ringgit untuk menaik taraf dan menyelenggara jalan pertanian kebun peneroka di tanah-tanah rancangan FELDA seluruh negara. Lelaki warga Bangladesh yang mencetus kontroversi setelah muncul di dalam dokumentari Locked Up in Malaysia's Lockdown terbitan Al Jazeera kini diburu Jabatan Imigresen Malaysia. Lelaki yang dikenali sebagai Muhammad Rehan Kabir itu dikendaki bagi membantu siasatan mengikut Akta Imigresen 1959-63. Jabatan Imigresen dalam kenyataannya hari ini memaklumkan lelaki berusia 25 tahun itu menggunakan pasport bernombor BW09744403 dengan alamat terakhir di Sirhan Legacy Sdn Bhd B79 Menara Uncang Emas nombor 85 Jalan Lok Yu 55200 Kuala Lumpur.
Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan diminta menghubungi bahagian operasi siasatan pendawaan Ibu Pejabat Imigresen di Putrajaya menerusi talian 03 888 01 298 sambungan 1294 pada waktu pejabat dan 03 888 01 555 selepas waktu pejabat. Raihan dikesan membuat pelbagai dakwaan tidak berasas berhubung layanan pihak berkuasa Malaysia kepada pendatang asing tanpa izin ketika penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kenyataan itu disiarkan stesen televisyen antarabangsa Al Jazeera menerusi dokumentari berdurasi 30 minit itu. Semalam, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyelar laporan itu dan menyifatkannya sebagai satu pembohongan. Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yeow memberi keterangan selama 4 jam di Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Pulau Pinang hari ini. Ia berhubung siasatan terbaru projek terowong dasar laut di negeri itu. Kon Yeow berkata, selain bertanyakan mengenai latar belakang dirinya, dia tidak menyerahkan sebarang dokumen kepada pihak SPRM. Fokus dia adalah terhadap projek terowong dan fokus dia lagi adalah pengesahan keputusan Exco terhadap projek ini. Kon Yeow berkata demikian kepada media selepas keluar dari pejabat SPRM negeri di Jalan Sultan Ahmad Shah di Georgetown pada jam 1.15 petang tadi. Semalam, 3 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco Pulau Pinang hadir di pejabat SPRM bagi memberi keterangan berhubung projek terowong dasar laut Pulau Pinang. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Azam Baki Jumaat lalu memaklumkan pihaknya tidak pernah menutup siasatan projek bernilai 6.3 bilion itu. Sebaliknya, 5 kertas siasatan dibuka. Selain siasatan juga berada di peringkat akhir. 2 beranak ditahan polis kerana memiliki senjata api secara haram. Suspek bersama anaknya itu ditahan dalam sebuah serbuan di sebuah rumah di Kampung Cina High-Tech Kulim malam tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Azhar Hashim, serbuan itu dilakukan selepas lebih 2 bulan polis menjalankan risikan bagi memerangkap kedua-dua suspek. Polis terpaksa menggunakan kenderaan pacuan 4 roda untuk sampai ke rumah suspek yang terletak di tengah ladang kelapa sawit dan perlu melalui jalan berbukit dan berlubang. Ketika serbuan, suspek utama iaitu bapa cuba melarikan diri dengan sebuah kereta namun gagal. Manakala anaknya ditahan di halaman rumah. Hasil pemeriksaan, polis menemui 2 butir peluru hidup di dalam beg sandang yang dipakai suspek. Susulan daripada rampasan itu, polis kemudian mengarahkan suspek untuk menunjukkan lokasi persembunyian senjata api itu. Selaras senapang patah ditemui di belakang pintu bilik air, manakala satu lagi ditanam di belakang rumah di dalam kotak berwarna putih. Pemeriksaan selanjutnya menemukan 13 lagi peluru hidup di dalam rumah. Kedua-dua suspek berusia 49 dan 25 tahun itu kemudiannya dibawa ke IPD Kulim untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 8 Akta Senjata Api Penalti Lebih Berat 1971. Sindiket perjudian yang menjadikan Johor sebagai pangkalan operasinya tumpas. Dengan menggunakan aplikasi Lu Yi Bao, sindiket itu mampu mengaut nilai pertaruhan RM144,000 hampir setiap hari. Ketua Polis Johor Datuk Ayub Han Maidin Piche berkata, sindiket perjudian ini berjaya dilumpuhkan Polis Johor bahagian kongsi gelap maksiat dan perjudian pada Sabtu lalu kira-kira 12.30 hari di 2 buah kondominium berasingan di daerah Iskandar Puteri. Sindiket perjudian ini bagaimanapun mensasarkan pelanggan dari China sebagai sasaran mereka. Dalam tangkapan itu, seramai 18 individu berusia 20 hingga 40 tahun termasuk seorang wanita warga China berjaya ditangkap. Memang sasarannya adalah warga China. Undang-undang kita mungkin kurang berkesan. Kalau dekat China ni mungkin ditembak mati. Terlibat dalam perjudian, rasuah ditembak mati. Di Malaysia ni mungkin undang-undang kita masih lagi longgar. Sebab itu dia menjadikan Malaysia sebagai pengkalan untuk menjalankan operasi perjudian online dengan mensasarkan warga negara China.
siasatan masih dijalankan sama ada mereka menggunakan PAS Jabatan Sosial ataupun sebagainya lah, mungkin PAS penggajian untuk bekerja sebagainya. Hasil serbuan, polis turut merampas 5 buah komputer riba, 3 set komputer dan 42 telefon bimbit pelbagai jenama serta modem Wi-Fi. Kesemua yang ditangkap disiasat mengikut Seksyen 4-1-G Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Sabit kesalahan boleh didenda tidak kurang RM5,000 dan tidak melebihi RM50,000 dan penjara tidak lebih 3 tahun. Seorang peguam kanan persekutuan didakwa di Mahkamah Session Alor hari ini atas tuduhan menerima rasuah berjumlah RM100,000 bagi mempengaruhi pendakwaan seorang ahli perniagaan Mei lalu. Tertuduh Lim Chia Yit, 42 tahun, yang bertugas di Pejabat Penasihat Undang-Undang Pulau Pinang, bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Mengikut pertuduhan, tertuduh sebagai seorang pegawai awam bersetuju bagi dirinya menerima suapan wang tunai RM100,000 daripada Goh Kim Hiong sebagai dorongan mempengaruhi pengarah pendakwaan Pulau Pinang menuduh Chen Eng Leong di mahkamah atas kesalahan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kedah pada jam 12.43 tengah hari 18 Mei lalu. Dia didakwa melakukan kesalahan itu mengikut Seksyen 16A-B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Sabit kesalahan boleh dihukum penjara tidak lebih 20 tahun dan denda 5 kali ganda nilai suapan. Mahkamah menetapkan jaminan RM10,000 dengan seorang penjamin. Tertuduh turut diarah melaporkan diri pada minggu pertama setiap bulan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Mahkamah menetapkan 19 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Garis panduan khusus badal haji. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kerajaan akan mengeluarkan garis panduan khusus berhubung tawaran perkhidmatan badal haji. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri berkata, ia akan dilakukan selepas mengadakan beberapa siri pertemuan bersama pihak pengurusan tabung haji TH untuk menghalang pihak tertentu mengambil kesempatan memperdaya dan menipu orang ramai. Sebab itu insya-Allah kita akan cuba tengok dan mungkin kita boleh buat garis panduan kepada SOP tentang cara yang terbaik untuk badal haji kalau nak dilaksanakan dengan sebaik insya-Allah. Saya akan ambil teknok dalam isu ni apabila selepas selesai beberapa perjumpaan dengan tabung haji untuk kita selaraskan termasuklah pakej-pakej haji dan umrah supaya standard harga begitu juga prosedur peraturan-peraturan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan program cuci-cuci masjid dan musaadah COVID-19 di Masjid Al-Khashiin, Desa Petaling pagi tadi. Baru-baru ini, isu tawaran perkhidmatan badal haji bagi 1441 Hijrah menjadi pertikaian ramai pihak ekoran terdapat beberapa agensi pelancongan haji dan umrah yang menawarkan pakej dengan harga rendah yang diragui mempunyai unsur-unsur meragukan dan penipuan. Lebih-lebih lagi, pihak berkuasa Arab Saudi telah mengumumkan kuota hanya dibuka kepada 1,000 hingga 10,000 jemaah sahaja berbanding 2.5 juta tahun lepas berikutan situasi pandemik COVID-19 masih belum pulih sepenuhnya. Yuran tadika percuma itu yang dinikmati keluarga daripada golongan Asnaf dan B40 di wilayah Persekutuan. Inisiatif Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP itu bertujuan meringankan beban ibu bapa terutama dalam cabaran ekonomi hari ini. Menurut Pengerusi MAWIP Datuk Seri Said Husin Al-Habsyi, sebelum ini golongan Asnaf dan golongan B40 masing-masing dikenakan yuran sebanyak RM20 dan RM50. Menurutnya, Tarikat Islam di bawah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP telah beroperasi bermula hari ini dengan mengamalkan norma baru. Ibu bapa diberi jaminan untuk hantar anak mereka di sini
dan kita mengikuti SOP begitu ketat. Di mana nak masuk pelajar-pelajar itu, dia akan ambil temperaturenya, suhu badan dan juga sanitizer. Kemudian amalan social distancing. Jadi setiap kelas yang sepatutnya ada 20 pelajar, kita reducekan, kita kurangkan hingga 10 saja. Beliau ditemui dalam lawatan kerja memantau operasi tadika kelolaan Mawib di Bandar Tasik Permaisuri Ceras pagi tadi. Dalam pada itu, tenaga pengajar yang ditemui menyifatkan tidak sukar bagi para murid untuk mematuhi SOP yang ditetapkan. Kita dah tandakan lain lah untuk dia. Kita bagi tahu budak ni merah, maksudnya dia akan itu laluan dia untuk keluar, dan hijau untuk laluan dia masuk. Jadi budak-budak ni memang faham. Dia akan ikut step yang cikgu dah bagi tu. Setakat ini 69 tadika Mawib di Kuala Lumpur, 7 di Putrajaya dan 4 di Labuan beroperasi bermula hari ini. Dalam pada itu, pengusaha tadika swasta yang berdaftar di bawah Kementerian Pendidikan KPM akan menerima geran secara sekali bayar atau one-off sebanyak RM5,000. Inisiatif itu bertujuan meringankan beban pengusaha tadika swasta untuk membuka semula operasi mereka. KPM dalam satu kenyataan hari ini berkata, pemberian geran secara one-off ini adalah sebahagian daripada Pelan Jana Semula Ekonomi Penjana. Bagi pengusaha tadika yang tidak berdaftar dengan KPM pula, mereka akan menerima geran one-off sebanyak RM3,000 sekiranya pendaftaran tadika mereka dibuat sebelum 31 Oktober 2020. KPM yakin geran yang disediakan oleh kerajaan akan dapat membantu pengusaha tadika swasta meneruskan agenda pendidikan prasekolah serta menggalakkan tadika swasta yang belum berdaftar untuk berbuat demikian sebelum 31 Oktober depan. Sementara itu, masih wujud kebimbangan dalam kalangan ibu bapa mengenai sesi persekolahan akan mula beroperasi sepenuhnya mulai 15 dan 22 Julai depan. Rata-rata ibu bapa yang ditemui bimbang dengan keselamatan anak mereka yang kebanyakannya masih culas dalam mematuhi SOP pencegahan COVID-19. Saya agak risau jugalah sebab apa? Kita pun tak jangka sebab apa kadang-kadang kanak-kanak di sekolah ni dia tak apa-apa faham lagi. Tapi bila dia dah berjumpa dengan rakan-rakan ni, takut dia punya penjarakan sosial tu takut terabai. Jadi saya nak kena latih daripada sekarang lah. Nak kena beritahu dia jugalah. Tapi maklumkan dia jugalah dengan pihak sekolah. Supaya orang kata apa, kalau boleh sesi penjadualan ni, kalau sekolah satu sesi, dia buatkan 2 sesi. Makna kurangkan kemasukan pelajar untuk satu sesi tu. Jelas beliau lagi, selain mengharapkan pihak sekolah menjaga anak-anaknya, beliau turut mengajar dan melatih anak-anaknya untuk mempraktikkan norma baharu di rumah terlebih dahulu. Menurut Hasliza Osman, selain guru, ibu bapa juga perlu mengingatkan anak-anak tentang SOP yang ditetapkan. Kita fikir 3 kali juga kan, tapi yang pentingnya kena selalu ingatkan diorang lah. Kita kena selalu ingatkan benda yang nak kena, diorang tak nak ingat pun kena ingat benda tu. Sebelum pergi sekolah ke apa ke, lagi sehari nak sekolah, kena ingatkan juga macam mana SOP apa semua kita kena tentukan lah. Bagi seorang ibu kepada 5 orang anak, Adriana Muhammad Anis tidak menafikan agak sukar untuk menasihati kesemua anaknya untuk patuh SOP terutama ketika pergi dan pulang dari sekolah. Namun apa yang boleh dilakukan beliau adalah untuk terus memastikan mereka membawa pelitup muka dan cecair pembasmi kuman setiap masa. Face mask memang wajib ada, lepas tu hand sanitizer pun ada juga, dan saya akan make sure diorang akan bawa benda tu ke sekolah tiap-tiap hari. Okey, saya dah inform diorang apa-apa refer to antibas yang akan ambil diorang, dan make sure jarak tu memang 1 meter lah ikut ni, and then saya tak bagi diorang sangat berkumpul dengan kawan-kawan, saya suruh diorang ikut SOP lah. Kalau dahulu, persediaan daripada segi pakaian dan juga alat perkekasan sekolah menjadi keutamaan para ibu bapa menjelang musim sekolah. Tetapi yang penting sekarang ini adalah kesediaan ibu bapa itu sendiri dalam memupuk kesedaran kepada anak-anak tentang COVID-19 semasa berada di sekolah. Hanisa Sanuddin, Berita Al-Hijrah. Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda bukan sekadar membangunkan kawasan luar bandar, malah juga memajukan industri makanan halal melalui Perda Food Park.
PFP di Kubang Menerung, Tasik Gelugur, Pulau Pinang. PFP yang dibuka pada 2014 kini menempatkan 28 usahawan industri kecil dan sederhana IKS Bumiputra khusus dalam pengeluaran produk makanan halal. Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB, Datuk Norison Ramli berkata, Perda mampu menjadi pemangkin kepada pembangunan industri makanan halal dengan menyediakan kilang atau premis dengan kadar sewa rendah kepada usahawan. Selain itu, khidmat bimbingan turut disediakan terutama kepada usahawan yang baru bertapak selain menyediakan peluang pemasaran melalui pameran dan expo secara berkala. Selain daripada Perda menyediakan perkhidmatan ataupun kemudahan premis perniagaan, Perda juga menyediakan pembiayaan dan juga geran khidmat bimbingan termasuk juga promosi dan pemasaran. So usahawan-usahawan yang ada di sini kebanyakan adalah usahawan-usahawan yang telah pun berjaya di peringkat di bawah bawahan, diangkat kepada peringkat pertengahan dan juga usahawan IKS peringkat sederhana lah. Tambahnya, kebanyakan produk IKS yang dikeluarkan ketika ini mendapat sijil mesti Kementerian Kesihatan Malaysia selain PFP sendiri mendapat pengiktirafan Halmas daripada Perbadanan Pembangunan Halal HDC. Pengiktirafan sijil mesti membolehkan produk usahawan bimbingan Perda memasuki pasar raya selain ada yang dieksport. Menurut Norison, berikutan kejayaan 28 usahawan sedia ada dengan nilai jualan mencecah 2.3 juta ringgit sehingga Mei 2020, pihaknya merancang menambah jumlah premis di PFP kepada 200 dalam beberapa tahun akan datang. Peningkatan jumlah premis itu bukan sekadar akan menambah jumlah usahawan, malah mengukuhkan PFP sebagai hub industri halal di wilayah utara. Selepas 3 bulan, umat Islam tidak dapat mengimarahkan masjid dan surau, buat pertama kalinya Yadim dan Jabatan Perdana Menteri telah menganjurkan program cuci-cuci masjid pasca COVID-19 dan musaadah COVID-19. Program yang diadakan serentak di 10 buah masjid itu sebagai perintis kepada pembukaan semula masjid dan surau di seluruh negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, program berkenaan bukan sahaja dapat membentuk kesepaduan masyarakat tetapi juga dapat memupuk semangat kesukarelawan pada saat menjayakan program berkenaan. Program seperti ini sebenarnya satu program yang sewajarnya menjadi program utama bagi pihak masjid dengan kerjasama sahabat-sahabat kita, dan Yadim dengan inisiatif bukan semata-mata menggerakkan program tersebut tetapi menyediakan sejuzuk daripada prasarana yang memungkinkan pelaksanaan program ini berjalan dengan baik. Dia ada van cuci-cuci masjid, dia ada kebersihan dari sudut tandas, begitu juga untuk membersih dalaman masjid dan luaran masjid. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program cuci-cuci masjid pasca COVID-19 dan musaadah COVID-19 di Ibu Negara pagi tadi. Program berkenaan melibatkan 10 buah masjid di seluruh negara yang dilaksanakan secara serentak. Antara negeri yang terlibat ialah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Terengganu, Johor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kedah, Perlis, Selangor, Sabah dan Sarawak. Sementara itu, seramai 20 penerima yang terkesan dengan pandemik COVID-19 telah menerima sumbangan dana dan bahan bacaan. RM10 juta untuk pahlawan. Bertemu kembali. RM10 juta kutipan disasarkan tabung pahlawan 2020. Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Major Jeneral Datuk Zulkarnain Ahmad berkata, kutipan dana itu bertujuan membantu kebajikan dan ahli keluarga persatuan secara menyeluruh, terutama yang mengalami masalah ekonomi di waktu penularan wabak COVID-19. Dana-dana yang kita dapat daripada kempen tabung pahlawan ini akan disalurkan balik kepada veteran-veteran yang memerlukan
yang kurang upaya, anak-anak veteran yang kurang upaya, balu-balu, dan juga bukan saja setakat kita membantu dari segi medical, kita juga kalau dapat dana yang mencukupi, kita juga boleh menyalurkan kepada pelajaran anak-anak yang memerlukan. Dalam pada itu, pelbagai program dan aktiviti akan dilakukan bersama 132 persatuan di bawah Veteran ATM dengan kerjasama TV Al-Hijrah bagi mengumpul dana tersebut. Beliau berkata demikian selepas menandatangani memorandum persefahaman di antara Veteran ATM bersama TV Al-Hijrah pagi tadi. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah, Namazi Haris berkata, jalinan kerjasama ini amat penting bagi membantu meringankan beban pengusaha industri kecil dan sederhana AKS Veteran ATM sekaligus melahirkan kembali semangat patriotisme rakyat Malaysia menghargai perjuangan wira negara melalui paparan khas di TV Al-Hijrah. So kita sebagai TV Al-Hijrah kita akan paparkan program-program yang berkaitan dengan veteran, berkaitan dengan apa yang Jeff lakukan dan juga beberapa inisiatif yang baik yang dilakukan oleh Jeff. Antaranya program bersama dengan veteran di setiap negeri, program online. Mereka ada laksanakan, mereka baru saja saya download tadi, Jeff Mall, yang mana apps ni membantu veteran-veteran berniaga secara online. Orang ramai yang ingin menyalurkan sumbangan ke Tabung Pahlawan 2020 boleh menyumbang di akaun Afin Bank 105950003201 atau layari laman sesawang tabungpahlawan.jeff.gov.my atau media sosial Facebook, Twitter dan YouTube kempen Tabung Pahlawan ATM. India kini menjadi negara ketiga tertinggi catat kes COVID-19 selepas Amerika Syarikat dan Brazil. Sehingga kini hampir 700,000 kes positif dilaporkan di negara Asia Selatan itu dengan 20,000 daripadanya maut. Semalam sahaja 24,000 kes dilaporkan dalam tempoh 24 jam. Bandar paling teruk terjejas ialah New Delhi dan Mumbai, ekoran kepadatan penduduk melebihi 25 juta orang. Peningkatan kes menyebabkan pihak berkuasa di India terpaksa menggunakan hotel, dewan perkahwinan dan gerabak kereta api yang diubah suai untuk menampung penempatan pesakit wabak berkenaan. Sehingga kini pelancongan India termasuk ikonnya Taj Mahal terus ditutup ekoran peningkatan kes harian COVID-19. Jumlah kes COVID-19 di seluruh dunia kini sudah melepasi 11.5 juta dengan lebih 538,000 kematian sejak virus berkenaan menular di China. Sekian berita Al-Hijrah. Sebelum berpisah, kita renungi kalam hikmah Imam Asy-Syafi'i yang bermaksud, siapa yang menginginkan husnul khotimah, hendaklah dia selalu bersangka baik dengan Allah. Dan jangan lupa 9 malam ini, siaran langsung 60 minit bersama Malaysian Professional Accountancy Centre ataupun MyPac. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.